أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني، يا معلم إبراهيم الحكمة علمني، يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baca semua. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pertamanya kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran yang dengan semata limpahan karunia, kehendak dan tolongnya Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudahkan oleh Dia kepada kita untuk berhimpun pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Yang mudah-mudahan pertemuan pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang keduanya, alhamdulillah, dalam pejam celik kehidupannya kita tuan-tuan serta muslimat yang alim, kalau hamba tak salah pada malam ini kita telah masuk kepada bulan yang kedua, yakni bulan Safar. Berapa hari bulan? Satu kedua. Tak ada masalah dah. Cuma bila mana kita sebut berkenaan bulan ni tuan-tuan, nescaya terdapat tiap-tiap bulan itu beberapa perkara yang berkait rapat, di antaranya masalah amalan. Kalau kita rujuk sebelum ini, bila mana kita masuk pada bulan Muharram, disunatkan kepada kita melakukan beberapa perkara sunat, di antaranya pada tanggal 1 Muharram baru-baru ini, sebelum daripada azan fardu maghrib, kita akan baca doa akhir tahun. Bila mana masuk sahaja selepas azan fardu maghrib, setelah selesai solat fardu maghrib, kalau yang rajin baca Yasin, maka dibaca Yasin 3 kali. Bagi yang kurang rajin, maka dibaca Yasin 1 kali. Bagi yang malas sangat tak baca Yasin langsung, tak ada masalah, bukan wajib, hukumnya sunat jua. Kemudian diiringkan pula dengan membaca doa awal tahun bagi membuka 1433 hijrahnya Nabi SAW. Selepas daripada itu, sampai pula tanggal 10 Muharram, disunatkan kepada kita berpuasa. Dan bagi mereka yang berkemampuan, yang rasa nak melakukan sedekah menyedekah, maka pakat-pakatlah dibuat bubur Ashura. Permasalahan yang hamba nak bangkitkan pada malam ini timbul pada akhir zaman ni tuan-tuan. Bila mana kita sebut berkenaan amalan, bila mana kita sebut berkenaan bulan, dan kita kaitkan pula dengan amalan, maka datang pada hati-hati setengah-setengah orang pada akhir zaman ni, yang kadang-kadang baru nak mengaji, yang kadang-kadang baru nak beramal, yang kadang-kadang baru nak kenal hukum dan sebagainya. Datang ketakutan pada hati-hati mereka untuk beramal. Sebab apa jadi begini? Kerana bila mana didengar pula daripada setengah-setengah guru ataupun ustaz-ustaz, dia kata amalan ni tak boleh buat, tak ada hadis, tak ada sunnah, tak ada dalil dari Nabi SAW. Dia kata amalan 1 Muharram baca doa akhir tahun, awal tahun, Nabi tak pernah ajar. Allahu Akbar. Sedangkan jelas dalam Quran Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak. Kalau mengaji usul tafsir, ingat itu dengan makna apa? Wa imma dengan makna berzikir, wa imma dengan makna berselawat, wa imma dengan makna berdoa, wa imma dengan makna tafakur dan sebagainya. Dan ulama syarah pula, ayat itu merupakan ayat umum. Allah Ta'ala tak suruh berzikir pada tiap-tiap waktu, pada bila-bila masa dah. Tuhan tak tetapkan berzikir waktu ini lepas maghrib sahaja. Tuhan tak tetapkan berzikir tarikh ini sahaja. Dah, ayat tu umum. Bermakna setiap masa kita perlu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana tiada dalil yang menegah. Contoh, haram berzikir dalam jamban. Dah ada dalil, tapi haram tu pula di lidah sahaja, bukan di hati. Artinya masa buang air besar, kalau kita berzikir Allah 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 pada hati, boleh tak? Boleh. Baik. Kemudian datang pula 10 Muharram. Hamba tuan-tuan letih dah pada hari ni bila kuliah di ofis-ofis. Baru-baru ni orang duk tanya, dia kata, betul ke ustaz, kalau kita nak puasa 10 Muharram sahaja ketunggalan tak boleh? Sebab baru-baru ni ada ustaz datang mengajar, dia kata kalau nak puasa 10 Muharram perlu diiringkan dengan 9 atau 10, ataupun 10 dengan 11. Dia kata kalau nak buat ketunggalan 10 saja tak boleh. Allahu Akbar. Kawan tu baru nak mengaji, baru nak kenal amalan, tiba-tiba menimbulkan kekecewaan pada hati, dan akhir sekali berasa malas lah. Sebab kena dengar sehari tu berasa mampu buat, bila dengar 2 hari tu dah berasa malas nak buat. Persoalannya apa? Bila mana dikeluarkan perkataan
benda ini tak ada hadis, benda ini tak ada dalil. Serupa juga masalah bubur Asyura. Hamba terkejut akhir zaman ni orang dah mula tanya berkenaan bubur Asyura, satu benda yang walaupun kita congak pada adat, bertahun kita buat dah, dan benda ni bukan rosak pada akidah sekalipun. Kalau kita takdir katakan dalil tak ada sungguh pun, selagi mana benda tu bersifat kebaikan, sedekah menyedekah, walaupun tak hantar ke surah, hantar ke sepintu dua rumah pun tak apa dah, seronok nak menghidupkan bulan Muharram. Datang pula setengah-setengah ustaz, dia kata nak buat bubur Asyura tak ada masalah. Betul dia kata, tapi jangan kita yakin dan jangan kita kaitkan dengan perihal Nabi SAW. Allahu Akbar. Sebab ustaz tu kata tak ada hadis, sebab ustaz tu kata tak ada dalil. Jadi persoalan yang pertama yang perlu tuan-tuan faham pada malam ini, bila mana kita sebut tak ada hadis, bila mana kita sebut tak ada dalil, maka sungguh ke hadis tak ada, sungguh ke dalil tak ada, atau ustaz tu yang tak jumpa lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Faham mana ibarat dah? Sebab masalah hadis bubur Asyura ni kita jumpa belungguk dah tuan-tuan. Yang Nabi pernah bersabda disunatkan 10 perkara diletakkan dalam bubur Asyura. Di antaranya kacang pul, kacang itu, kacang ini. Cuma daripada 10 perkara, 5 benda tu tuan-tuan dekat Malaysia tak ada. Tuan-tuan nak bubuh kena beli dekat negara Arab. Sebab tu ulama takwil, bubuhlah apa pun asalkan nak melakukan perkara sunat. Itu ada hadis, itu ada dalil. Jadi persoalan yang pertama, bila disebut tiap-tiap amalan dan dikaitkan amalan itu dengan tak ada hadis, dengan tak ada dalil, maka hamba nak jawab pada malam ini, sungguh ke hadis tak ada, sungguh ke dalil tak ada. Kerana apa tuan-tuan hamba nak bangkitkan perkara ini sebagai mukaddimah? Kerana yang pertama sekali, bila mana kita masuk pada akhir zaman, tuan-tuan terpaksa berhadapan dengan perkara-perkara begini, yakni perkara khilafiyah, sama ada dari sudut agama ataupun dari sudut politik. Yang ni kata begini, yang ni kata begini, yang ni dia kata parti PAH ni dah lari daripada keadaan asal, dah lari daripada tujuan asal. Asal dulu kata nak buat negara Islam, tiba-tiba hari nak buat negara berkebajikan pula. Contoh, dengar dah. Semua ini hamba akan jawab pada kuliah pada hari ini sebagai mukaddimah, supaya apa? Mudah-mudahan bila mana tuan-tuan ada kaedah pada hati, kita tak mudah menyalahkan dan memburukkan orang lain. Kadang-kadang kita boleh menjawab, tapi adakah jawaban kita dengan nafsu ataupun jawaban kita dengan ilmu? Jadi kesimpulan, sebelum kita meneruskan pengajian kita seperti biasa, izinkan hamba yang jahil menguraikan beberapa masalah berkenaan hadis, dan insya-Allah hamba akan memberi kepada tuan-tuan beberapa kaedah bagaimana untuk berhadapan dengan permasalahan yang berbentuk khilafiyah. Faham mana ibarat? Baik. Jadi seperti biasa, sebelum tuan-tuan nak salin nota, hamba nak bersembang dengan tuan-tuan yang alim. Allah, nak tanya soalan dah. Sebab nak tanya tu, nak bagi dalil, memang kita tak reti masalah hadis. Betul tak? Kerana hari ni ustaz berbicara masalah hadis, dia cerita hadis tu, dia cerita hadis ni, dia keluar kitab hadis tu, dia keluar kitab hadis ni, dia kata dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada. Walhal ustaz tu berhadapan dengan satu golongan orang awam yang kita sendiri memang tak pernah mengaji masalah hadis. Dasar hadis kita tak tahu, kaedah hadis kita tak tahu, usul hadis kita tak tahu, jenis-jenis hadis pun kita tak tahu. Maka bila mana berhadapan dengan perkara begini, dikatakan benda ni tak ada hadis, takut-takut dengan kejahilan kita pun hangguklah, sungguhlah hadis tak ada, tak boleh buat. Allahu Akbar. Sungguhlah dalil tak ada, kena tinggalkan. Akhir sekali jemaah pun pakat-pakat berpecah belah. Sebab apa? Kerana dengan kejahilannya kita tak ada kaedah, dan kita berhadapan dengan perkara begini, kadang-kadang sama-sama sahabat pun boleh berbalah. Faham mana ibarat? Baik. Jadi soalan yang pertama, sebelum tuan-tuan nak salin beberapa nota dalam masalah hadis, yang pertama hamba nak tanya tuan-tuan yang alim siapakah ulama, siapakah ilmuwan ataupun otai yang paling hebat dalam masalah hadis? Siapa namanya? Depan dulu jawab. Soalan mudah je. Ulama paling hebat dalam masalah hadis, siapa namanya? Tok Guru besar Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Semua kenal Imam Bukhari, otai atau ulama paling hebat dalam masalah hadis. Soalan yang kedua hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, setelah kita tahu Imam Bukhari ulama terhebat rujukan dalam masalah hadis,
dalam kitab Sahih Bukhari yang dia gunakan selama 16 tahun. Oi, lama sangat nak siapkan Sahih Bukhari. Tak ada masa ke dia? Tak. Ulama dahulu nak karang kitab, tuan-tuan, penuh dengan adab. Nak tulis satu hadis tu, dia terpaksa berpuasa daripada pagi sampai ke malam. Malam sat lagi semayang tahajud 2 rakaat, semayang istikharah 2 rakaat, semayang taubat 2 rakaat, takut-takut tersalah. Sempurna semua adab tadi, barulah tulis satu hadis, barulah tulis dua hadis. Tu kata Imam Baihaqi, satu hari Imam Bukhari sempat menulis 1 ke 2 hadis sahaja. Sebab tu nak siapkan Sahih Bukhari memakan masa 16 tahun. Maka hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, dalam Sahih Bukhari yang beliau gunakan masa 16 tahun untuk menyiapkan kitab tersebut, berapakah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari? Imam dulu jawab. Salah pun tak apa, tak kena ketuk ketampi. Allahumma salli ala Muhammad. 50, 500 ribu. Pernah mengaji kitab Bukhari ke? Tak apa dah, nampak sangat dia tembak. Allahu Akbar. Tak apa dah. Syekh baju hijau. Haji. Tuan, dalam kitab Bukhari ada berapa ribu hadis? Lebih 100 ribu. Betul, jawabannya ada 7 ribu hadis tulis. Allah, 7 ribu je tuan-tuan. 7 ribu tu buat takriban. Takriban tu bermakna lebih kurang, bukan jawabannya tepat. Kalau kita melihat kitab Ibnu Salah, ketika dia mengira balik jumlah hadis dalam kitab Sahih Bukhari, dia kata 7425, 7425 hadis. Cuma bagi nak mudah salinan, kita tulis dalam kitab Bukhari ada 7,000. Baik, dengar dah. Dan tuan-tuan jaga, kalau tuan-tuan rujuk kitab-kitab lain, setengah ulama kata dalam Sahih Bukhari ada 8,000 lebih, setengah ulama kata dalam Sahih Bukhari ada 9,000 lebih. Kenapa berbeza pendapat? Kerana setengah ulama dia kira juga hadis yang berulang. Dalam Bukhari ni ada hadis yang sama makna diulang balik. Makna sama diulang balik. Ada yang kadang-kadang makna lain-lain, matan lebih kurang. Maka Imam Ibn Salah dia kata apa? Setelah dia tolak hadis yang sama makna, hadis yang berulang, hadis yang matannya lebih kurang, cuma jumlah yang dia dapat 7,000 hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Baik, 7,000 hadis ni tuan-tuan, daripada berapa ratus ribu hadis sahih yang dia hafal, tulis daripada 200,000 hadis. 200,000 hadis. 200,000 hadis tu tuan-tuan separatekan. 100,000 merupakan hadis yang sahih, 100,000 merupakan hadis yang hasan. Hasan tu sahih juga, cuma martabatnya nombor 2. 100,000 merupakan hadis yang sahih, 100,000 merupakan hadis yang hasan. Baik, 200,000 ni hadis yang agung yang terdapat pada pemikiran Imam Bukhari. Dia tarjihkan, dia sahihkan daripada berapa ratus ribu hadis yang dia jumpa, tulis daripada 600,000 hadis yang dia jumpa. 600. Kesimpulannya begini, dalam kehidupan Imam Bukhari yang sementara, dalam perguruan beliau mencari ilmu, mencari ulama, mencari sahabat untuk yang menghafal Quran, menghafal hadis ni, maka dia sempat menjumpai 600,000 hadis. Setengah ulama kata dia menghafal 600,000 hadis tu. Setengah ulama kata Imam Bukhari tak hafal, cuma dia mengaji dan mengkaji. Itu khilaf antara ulama, kita letak tepi dah. Baik, setelah dia mengaji 600,000 hadis, kemudian dengan keilmuan beliau atas nilaian beliau, maka daripada 600,000 tadi terdapat 200,000 daripadanya hadis yang sahih. Yang kita separatekan, yang sahih sungguh ada 100,000, yang hasan 100,000. Baik, kita ketepikan hadis yang hasan, maka tinggallah hadis yang sahih. Dalam hafalan Imam Bukhari ada berapa ribu? 100,000. Daripada 100,000 tadi, berapakah hadis yang sempat ditulis, yang sempat dibukukan, yang sempat dikitabkan? Berapa ribu? 7,000 sahaja. Hari ni tuan-tuan, fakta yang tuan tulis kita tak boleh tipu. Bila mana Ustaz Irwan menipu, tuan-tuan balik buka laptop, tekan Google, cari dekat Google, tuan-tuan keluar jawapan yang sama. Tuan-tuan kliklah mana pun, nota ini yang akan diulang-ulang. Cuma jumlah kalau lebih kurang tu, itu perbezaan pendapat antara ulama. Kesimpulannya, daripada nota yang tuan tulis,
telah menjawab beberapa soalan. Di antaranya dalam kepala Imam Bukhari dia hafal 100,000 hadis. Daripada 100,000 hadis yang sahih tadi, yang sempat dibukukan, yang sempat ditulis, yang sempat dikitabkan baru 7,000. Soalannya, berapakah berbaki hadis yang tak tertulis lagi? Cuba jawab. 93,000. Hari ni timbul pendakwaan dah, setengah-setengah ustaz baru mengaji Mesir, baru mengaji Syria, baru mengaji Yaman balik dan sebagainya, mengaji kitab Bukhari, mengaji kitab Muslim, tiba-tiba bila tak jumpa hadis, dia kata ni hadis tak ada, tak boleh amal, bid'ah. Ni dalam kitab Muslim tak ada, Nabi tak suruh. Kita jawab pada malam ni, mu jumpa baru 7,000 hadis, bahkan mu tak jumpa lagi berbaki 93,000 hadis. Allahu Akbar. Dah, bermakna hadis yang tertulis, hadis yang dibukukan dengan hadis yang tak dibukukan, banyak mana yang tak dibukukan? Banyak balik mana? Banyak balik tak dibukukan lagi. Hadis yang tak tertulis dengan hadis yang tak ditulis, banyak balik yang tak ditulis lah lagi. Dah, baru mengaji kitab Bukhari, dalam Bukhari tak ada, tak boleh amal. Sedangkan kita jawab pada malam ni, dalam Bukhari baru ada 7,000 hadis. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, sebab itulah tuan-tuan, bila mana tuan-tuan telah memahami nota-nota begini, maka timbul soalan yang kelima hamba nak tanya tuan-tuan yang alim. Setelah kita faham Imam Bukhari dia hafal 100,000 hadis yang sahih, yang sempat dibukukan 7,000 sahaja, maka di manakah berbaki 93,000 hadis? Cuba jawab dengan akal yang sempurna. Teka pun tak apa dah, bukan salah. Dah bukan masalah akidah. Mr. Cameraman, di manakah berbaki 93,000 hadis? Takkan lenyap begitu sahaja. Cuba jawab. Tuan Syekh kita duk panggil ustaz kuat sangat ni, lambat. Dah. Sunnah sitah tak kena jawapan tu. Dah, sebab sunnah sitah kita akan bicara sekali lagi. Baju putih. Sudah. Kita jawab sebentar lagi. Dah, satu. Yang kedua, setelah kita mengetahui Imam Bukhari dengan jumlah-jumlah hadis yang dia tulis dan dia hafal, maka masuk pula kepada Imam Muslim. Tuan-tuan salin, Imam Muslim dalam kehidupan beliau yang sementara, dia sempat mengkaji, mengaji dan berguru 1 juta hadis tulis. 1 juta hadis. Timbul persoalan, ustaz, kenapa jumlah penerimaan tak berbeza? Imam Muslim martabat nombor 2 tapi mengaji hadis banyak. Imam Bukhari martabat nombor 1, level nombor 1 tapi mengaji hadis sedikit. Kerana ulama kata di antaranya kerana sifat-sifat ulama ni berbeza. Imam Muslim dia banyak berbaik sangka. Dengar ada sahabat hafal hadis, dia terus mengaji. Dengar saja ada ulama hafal hadis, dia terus berguru. Tapi Bukhari tak, dia ni cengih sedikit. Faham cengih tak cerewet? Dia nak mengaji dengan seorang guru, dia nilai dengan akhlak, dengan sifat, dengan perangai, dengan perkhabaran orang lain, lagu mana dia ni. Bila sempurna semua akhlak, barulah Bukhari mengaji dengan orang tu. Contoh, nama haji siapa? Jamaluddin. Contoh dah, Syekh Jamaluddin ni sahabat Nabi. Contoh, dahulu pernah mengaji dengan Nabi SAW. Tatkala Nabi wafat, beliau hafal 5,000 hadis. Contoh dah, masyhur di kota warisan, ada tinggal seorang lagi sahabat Nabi. Contoh, bukan sekarang, dulu dah, nama Syekh Jamaluddin. Selepas daripada itu, masuk kurun pertama, beranaklah hamba Imam Bukhari. Dah. Maka Imam Bukhari ni tuan-tuan mulalah mencari para tabi'in, para sahabat yang menghafal hadis ni, nak berguru, berjalan ke Syria, ke Syam dan sebagainya. Maka bila sampai di kota warisan, dikhabarkan di sini ada juga sahabat Nabi yang hafal hadis. Mana-mana rumah je nak mengaji sangat ni, kata Bukhari. Orang pakat tunjuklah rumah beliau nun di hujung sana. Apa yang berlaku? Sejarah yang betul dah. Bila mana Bukhari nak sampai rumah Syekh Jamaluddin tadi, tiba-tiba nampak Syekh Jamaluddin masuk jamban kaki kanan. Betul dah? Bukhari buat apa? Bukhari patah balik. Sedangkan perbuatan beliau masuk jamban kaki kanan haram ke? Tak haram, makruh juga. Tapi perangai Bukhari tak boleh terima. Mana mungkin orang yang hafal hadis melakukan satu benda yang menyalahi dengan hadis Nabi yang dia hafal. Maka Bukhari takkan mengaji, mu hafal 5,000 hadis ke, aku tak boleh mengaji dengan kamu. Dengar dah? Bila mana Bukhari patah balik, timbul 3 persoalan. Soalan yang pertama,
hadis yang Syekh Jamaluddin hafal sebanyak 5,000 sahih ke tidak? Wallahu alam, kita tak tahu, betul tak? Hanya dia dengan Nabi dengan Allah saja tahu. Dua satu. Yang kedua, bila mana Bukhari tak mengaji dengan Syekh Jamaluddin oleh kerana perangai beliau kurang akhlak dan sebagainya, hadis yang dia hafal Bukhari sempat dengar tak? Tak sempat dengar sebab Bukhari tak mengaji dengan beliau, betul tak? Dua. Yang ketiga, bila Syekh Jamaluddin masyhur dengan muhaddis, orang yang hafal hadis, kalau Bukhari tak mengaji dengan beliau pun, ada tak orang lain yang mengaji dengan dia? Tentu ada. Boleh jadi Muslim pergi cari dia, Abu Daud cari dia, An-Nasai cari beliau, Turmizi cari beliau. Sebabkan inilah jumlah penerimaan muhaddis tak sama. Dah baik. Tengok, Imam Muslim dia sempat mengaji berguru 1 juta hadis. Daripada 1 juta hadis tadi, tulis berapakah hadis yang dia sahih dan dia hasankan? 400,000 sahaja. 400,000. 400,000 tu bahagi dua dah. Setengah daripadanya sahih, setengah daripadanya hasan. Daripada 400,000 yang dia sahihkan tadi, yang sempat dibuku, yang sempat ditulis, yang sempat dikitabkan, cuma 4,000 sahaja. Tulis 4,000 sahaja. Hari ni kita mudah-mudah menimbulkan pendakwaan. Kalau tak ada dalam kitab Sahih Muslim tak boleh ikut. Sedangkan kita nak jawab pada malam ini dengan fakta yang begitu mudah. Dalam Sahih Muslim cuma ada 4,000 dan beliau tak sempat menulis lagi berapa? 396,000 hadis. Maka di manakah berbaki hadis-hadis ini? Jawabnya tuan-tuan, hadis-hadis ini sampailah ia kepada hati anak-anak murid yang berguru dengan keduanya, dan akhir sekali sampai kepada hati ulama-ulama mujtahid. Di antaranya siapa? Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Kerana dalam kitab Al-Musnad, kata ulama, Imam Syafi'i dia hafal berapa ratus ribu hadis? Tak banyak, 500,000 hadis yang sahih, yang diambil daripada semua sunan. Dah. Imam Bukhari dia hafal hadis yang sahih 200,000 saja, tapi separate lagi 100,000 hadis sahih, 100,000 hadis hasan. Tapi kata ulama, Imam Syafi'i dia menghafal 500,000 hadis sahih yang diambil daripada semua tadi. Bukhari, Muslim, An-Nasai, Turmizi, Abu Daud, semua diambil dan dihafal 500,000 hadis yang sahih. Bermakna kalau kita bincang masalah fiqh antara Syafi'i dengan Bukhari, siapa yang terlebih alim masalah fiqh? Alimnya Imam Syafi'i. Tapi kalau masalah hadis, alimnya Imam Bukhari, sebab dengan pekajian beliau dia mensahihkan satu hadis. Cuma Syafi'i dia beruntung, dia tak kaji hadis dah. Ulama dah kaji belaka dah. Dia cuma menghafal dan keluarkan fatwa pula daripada hadis-hadis yang telah disahihkan ulama-ulama tadi. Allahu akbar. Sebab itulah ingatlah tuan-tuan yang alim, jangan mudah-mudah kita sebut bila mana tak jumpa hadis, bila mana tak jumpa dalil. Yang kita sendiri tak mengaji hadis pun percayalah hadis tak ada. Yang ustaz tu bercakap pun kadang-kadang dia tak mengetahui masalah hadis. Sebab hangpa nak tanya tuan-tuan yang alim, agak-agaklah masalah hadis jumpa tak jumpa ni zaman sekarang baru berlaku ke atau dah berlaku zaman dahulu? Masalah hadis jumpa tak jumpa ni zaman 4 hijrah, zaman 5 hijrah dah berlaku dah. 5 hijrah dengan Nabi berapa ratus tahun? Satu kurun 100 tahun. Kalau 5 hijrah bermakna baru 500 tahun. Tuan-tuan dengar sejarah pada malam ni masalah hadis jumpa tak jumpa ni bukan zaman sekarang berlaku, dah berlaku kurun keempat, kurun kelima daripada hijrahnya Nabi SAW. Dalil, ketika Imam Mu'na Al-Ghazali menyiapkan satu kitab yang begitu agung yang bernama Ihya Ulumuddin. Ghazali ni tuan-tuan alim tak alim, sehingga ulama lain menyuruh beliau buka satu mazhab baru. Ya Ghazali, bukalah satu mazhab baru kerana sampainya kelayakan, cukupnya hafalan. Tapi Ghazali tawadhu, aku ikut mazhab Imam Syafi'i pun tak apa dah. Kita hari ni baru balik Mesir, baru ada master, baru ada PhD, tak usah ikut mazhab dah. Ambil direct daripada Quran dah hadis. Sedangkan kalau mu mengaji 30 tahun pun, berapa ribu hadis mu boleh jumpa, berapa ratus ribu hadis mu takkan jumpa lagi. Sebab apa? Kerana tiada pada penulisan. Semua tu terpahat pada hati para ulama.
Jadi kesimpulannya, bila kita congak sejarah, Allah, rupa-rupanya masalah hadis ada, hadis tak ada, hadis jumpa, hadis tak jumpa ni dah berlaku kurun keempat, kurun ketiga, kurun kelima lagi tuan-tuan. Bila mana Imam Ghazali menyiapkan Ihya Ulumuddin, bagi nak meringkaskan kitab, Imam Ghazali membawa hadis dan menggugurkan segala perawi. Sebab dia bukan nak karang kitab hadis, dia nak karang kitab tasawuf. Ihya Ulumuddin tu, bila mana nak karang kitab tasawuf, bagi nak memendekkan kitab supaya tak berjela-jela, maka Imam Ghazali bawa hadis sahaja, perawi tak tulis. Asal usul tak tulis. Masalah ni hadis dia. Nota ni hadis dia. Hujah ni ini hadis dia. Bagi nak meringkaskan kitab. Tengok apa berlaku. Imam Ghazali kurun ke berapa? Baju biru. Sudah. Ya? Baju hitam sebelah Imam Ghazali kurun ke berapa? Sudah. Baju pink Imam Ghazali kurun ke berapa? Ada? Tuan-tuan buat nota, cari sendiri. Kita boleh bagi tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kurun keempat selepas 3 kurun yang begitu hebat. Baik. Bila mana Imam Ghazali wafat, tengok maka timbul pula Imam Iraqi, satu ulama yang begitu hebat. Masalah hadis ni banyak ulama berhubung dengan beliau. Imam Iraqi pula, dia ambil kitab Ghazali tadi, kitab Ihya tadi, beliau nak tarjihkan. Dia nak tarjihkan kitab Ghazali. Apa dia buat? Segala hadis yang Imam Ghazali bawa datang, mana-mana yang tak ada perawi, Imam Iraqi akan tulis balik. Maka atas pengkajian Imam Iraqi, hadis-hadis tadi dia akan separatekan kepada 3 bahagian. Tengok Yang pertama, bila mana Iraqi buka kitab-kitab Imam Ghazali, mana hadis-hadis yang tak ada periwayat, yang tak ada asal usul, yang bersamaan dengan hafalan dia Imam Iraqi, dia akan tulis balik hadis tu dan dia akan tulis balik perawi. Ni hadis dia, ni perawinya. Yang Imam Ghazali tak tulis. Satu. Yang kedua, bila mana Imam Iraqi, dia tengok dalam kitab Bukhari ada hadis-hadis pula yang sepengalaman beliau dia tak pernah jumpa hadis tu. Dia kata, aku mengaji, aku tak pernah jumpa hadis yang kedua ni. Tapi daripada perkataan, maknanya baik, daripada kaitan dengan perkara yang Ghazali bawa, taklah jauh sangat. Maka Imam Iraqi buat apa? Dia tulis balik hadis tu, dia buat bracket, lam ajid lahu aslan. Apa makna lam ajid lahu aslan? Aku tak ketemui asal usul hadis ini. Allahu Akbar. Imam Iraqi kata, tak ketemui asal usul hadis ini. Dengan makna Imam Ghazali jumpa, aku tak jumpa, boleh jadi Imam Ghazali jumpa. Benda ni berlaku bila? Kurun kelima, tuan-tuan. Baru 500 tahun dari Nabi SAW, ada ulama tak jumpa hadis dah. Tak sah bahas lah sekarang ni yang dah jauh 1400 tahun. 2. Yang ketiga, bila Imam Iraqi dia baca pula kitab daripada Ihya Ulumuddin, mana hadis-hadis yang sepengajian Imam Iraqi, hadis ni tak betul sangat, hadis ni dhaif ataupun maudhu'. Apa Imam Iraqi buat? Dia tulis balik matan hadis tu, dia buat bracket dekat bawah, hadis yang aku tulis ni la aslalaha. Apa makna la aslalaha? Hadis ni memang tak ada asal usul, memang tak ada sahabat yang merawi. Jadi hadis tu dia separatekan kepada 3. Yang pertama, kalau tak ada periwayat, dia tulis balik. Yang kedua, kalau pada hafalan dia tak ada tapi makna betul juga, dia akan tulis lam ajid lahu aslan. Aku tak ketemui asal usul. Dia baik sangka boleh jadi Imam Ghazali jumpa. Yang ketiga, hadis yang dia Imam Ghazali tulis, pada pendapat dia hadis tak betul sangat, dia tulis balik hadis tu, dia buat bawah, hadis ni la aslalaha, memang tak ada asalnya usul. Setakat ni faham dah? Tengok apa yang berlaku. Setelah wafatnya Imam Iraqi, datang pula anak murid dia, kurun ke-6. Datang pula anak murid Imam Iraqi tadi, dia ambil kitab tok guru dia, dia nak sahih, dia nak syarah pula. Syarah tu bermakna panjangkan kitab lagi. Nak syarah ni mana-mana tak faham, nak buka cerita. Anak murid Iraqi kata apa? Dia kata, aku pelik lah tok guru aku ni. Dah lah ketika mensyarahkan, mentarjihkan kitab Ghazali, mana-mana hadis yang tak ada perawi, tok guru aku tulis balik. Kata anak murid Iraqi betul dah, yang tak ada perawi dia tulis balik. Mana-mana hadis yang tak ada, dia tak pernah mengaji, tak pernah jumpa,
dia tulis lam ajid lahu aslan, aku tak jumpa hadis ini. Mana-mana hadis yang tak betul, yang dhaif, yang maudhu'. Kenapa dia tulis pula hadis tu dengan waktu sama dia tulis hadis tu la aslalaha? Why not, kata orang putih. Dah. Ini anak murid dia kata ni. Kenapa tidak tok guru aku gugurkan tok guru hadis tu? Faham tak? Ketika dia buat tobak baru. Tobak ni orang putih, bahasa Arab kata cetakan. Dah. Why not masa Iraqi buat cetakan baru, kenapa hadis-hadis yang dhaif ni tak digugurkan terus? Buang terus daripada tulisan. Kenapa dia tulis juga? Cuba jawab. Baju pink. Ya? Tak putus. Dah, hadis tak betul dah. Pada pendapat Iraqi, hadis tu dhaif, tak betul dah. Tapi Imam Iraqi tulis juga, dia buat bracket la aslalaha. Hadis ni memang tak ada asal usul. Syekh baju kelabu. Agak-agak sebab apa Imam Iraqi tulis juga? Ni tanya anak murid dia ni. Ya? Nak mengekalkan ya asal. Boleh jadi? Boleh jadi. Baju biru sebelah. Baju merah. Sama dah. Kata anak murid Imam Iraqi, Allah alangkah muliknya guruku, walaupun pendapatnya begini, dia tetap berbaik sangka, dia takut dia salah. Faham tak? Imam Iraqi ni, dia tulis juga hadis tu, dia takut pendapat dia salah. Sebab mana mungkin nak tolak Ghazali, Nawawi nak tolak Imam Ghazali pun tak berani. Kerana hafalan Imam Ghazali terlampau banyak. Banyak, melampaui Syafi'i dan sebagainya. Sebab tu agung dia pada ilmu tasawuf. Maka kata anak murid Imam Ghazali, kerana dia mendapati guruku tetap berbaik sangka kepada Ghazali, walaupun pada pendapat dia tu Iraqi lah, hadis tetap betul, tapi boleh jadi betul pada Imam Ghazali. Ni kata berbaik sangka pada ulama-ulama. Kita pada hari ni dah, bila mana kita melihat orang nak buat kebajikan, waktu sama kita baru mengaji hadis, bila hadis tak ada, tolak terus. Bila hadis tak jumpa, bid'ah dan sebagainya. Serupa masalah sapu muka lepas mayang. Kalau tuan-tuan tak nak sapu muka lepas mayang atas alasan sunat, tak payah berbalah. Kita pun meroikan hukum sunat. Buat tak apa, tak buat tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan berpegang, aku tak nak sapu muka atas alasan apa? Sebab tiada hadis dari Nabi SAW, maka jangan lakukan pembohongan ke atas Nabi SAW. Berapa hadis yang tuan-tuan nak kita boleh bawa? Daripada riwayat Anas bin Malik, daripada perawi Ibnu Mansur, kata Anas, tatkala aku melihat Nabi memberi salam, diletaknya tangan yang mulia di atas ubun-ubun seraya berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Kalau tuan-tuan nak amal, tak payah baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu, itu lagi afdal. Ya Allah, jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Kata Anas lagi, sehingga dirautnya janggut yang mulia. Tu ada hadis. Masalah bila kita bentang kan, dia kata pula hadis dia dhaif. Siapa kata? Tok guru dia. Tok guru hamba kata hadis ni sahih. Nak balah pula. Allahu Akbar. Faham mana ibarat? Dah. Kita mengaji hadis ni sahih. Dia mengaji hadis tu dhaif. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kalau nak bicara masalah hadis, sampai ke bila pun tak menimbulkan kesepakatan. Sebab itu betul lah kata Imam Ghazali. Akhir zaman ni tuan-tuan, bagi orang awam tak payah mengaji hadis. Sebab hadis ni kalau mengaji tak layak bagi kita. Sebab hadis yang sahih, kalau tuan-tuan mengaji betul-betul, hadis yang sahih pada tuan-tuan kadang-kadang dhaif pada ulama. Hadis yang dhaif kita pernah mengaji, kadang-kadang sahih pada ulama. Mana dalil? Kitab Fathul Bari, contoh satu kitab cukup dah. Fathul Bari ni syarah bagi kitab Sahih Bukhari. Betul? Orang mengaji kitab Sahih Bukhari, dia beranggapan dalam Sahih Bukhari 7,000 lebih hadis semua tu sahih. Dah atas pengajian beliau. Tiba-tiba bila Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ambil kitab Bukhari, dia nak syarah balik. Dia kata, aku mendapati dengan ilmu aku, ada juga hadis-hadis yang Bukhari bawa, walaupun pada pendapat dia sahih, tapi pendapat aku hadis ni dhaif, pendapat aku hadis ni hasan. Nak cerita, kalau khilafiyah masalah hadis dahulu lagi ulama dah bicara. Jadi tengok dah, akhir sekali timbul ta'assub. Siapa yang mengaji dengan anak murid Bukhari, yang turun sampai ke bawah, maka mereka akan berpegang hadis tu sahih tak? Betul.
Siapa yang berguru dengan Ibnu Hajar pula? Mesti ada anak murid yang berguru dengan Ibnu Hajar, maka dia akan mengajar hadis tu dhaif, maka sampailah ke bawah hadis tu dhaif. Ni timbul pertelingkahan tadi. Dah, masalah sapu muka. Bila kita bentang hadis, ulama ni kata hadis sahih, ulama mu kata hadis dhaif. Bermula bila? Ni tuan-tuan, kurun keempat, kurun kelima hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah, sebab tu bagi nak menjaga perihal begini, Ghazali dah tetapkan dah, wajib bagi orang awam mengaji 3 ilmu cukup dah. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Dah, fiqh tu apa dia? Setakat tahu bab semayang, zahir, batin, kemudian perkara membatal, perkara mengesah, perkara merosakkan, tak apa, cukup dah. Mengaji pula bab tauhid, kenal sifat yang 13 atau yang 20, kemudian belajar tafakur, sempurna dah. Dan habiskan usia kita dengan mengaji ilmu tasawuf. Sebab nak membersihkan hati ni tuan-tuan dah. Tapi kita pada hari nak dok godam juga ilmu yang pelik-pelik, sehingga kadang-kadang boleh membawaki kerosakan kepada masyarakat dan sebagainya. Pahaman ibarat. Baik, habis satu. Baik. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, setelah kita memahami jumlah-jumlah hadis, sejarah setelah kita memahami jumlah-jumlah hadis, maka sampailah hadis tadi yang tertulis atau yang tak tertulis di atas dada-dada ulama. Yang ulama menggunakan pula hadis tadi untuk mengeluarkan hujah. Maka bila sampai pada zaman sekarang, nescaya tuan-tuan akan berhadapan pula dengan satu masalah yang ada hadis. Tadi kes yang pertama, masalah yang ada hadis dengan tak ada hadis, betul tak? Baik. Timbul pula kes yang kedua, tuan-tuan pada zaman ini akan berhadapan pula dengan kes yang ada hadis. Contoh, setengah ulama kata Nabi tahiyat begini, contoh dah. Nabi tahiyat begini dengan menggerakkan jari, dengan hadis yang dia bawa, dengan hujah yang dia bawa, dengan pendapat yang dia bawa, satu. Datang pula ustaz yang kedua, dia kata dak, Nabi tahiyat begini tanpa menggerakkan jari, dengan hadis yang dia bawa, dengan hujah yang dia bawa, dengan pendapat yang dia bawa. Bermakna tuan-tuan berhadapan dengan dua pendapat tak? Betul? Baik. Cara nak berhadapan dengan perkara begini bagaimana? Tulis 3 kaedah. Yang pertama sekali, setelah tersebarnya hadis, maka bagaimana digunakan hadis untuk menghukum? Yang pertama dengan kaedah ijtihad bid dalil. Tulis ijtihad bid dalil. Apa makna ijtihad bid dalil? Ijtihad dengan menggunakan dalil Quran dan hadis. Dah? Nak keluarkan satu hukum fiqh fatwa, diambil daripada Quran dan hadis. Tuan-tuan tolak, siapa yang boleh menggunakan kaedah ini? Ulama yang muktabar sahaja. Yang boleh pakai kaedah pertama ni, ulama yang muktabar sahaja. Apakah kriteria ulama muktabar? 3. Dah? Pertama, wajib hafal Quran. Kedua, wajib hafal hadis 250,000. Nak jadi ulama ni, Imam Syafi'i melampaui dah 500,000. Yang ketiga, wajib dalam dada ada 18 ilmu. Nahu, sorab, mantik, bayan, badik, balaghah, usul fiqh, usul tauhid dan sebagainya. Ada 3 ini cukup. Tak wajib dia ikut mazhab, boleh dia pegang direct kepada Quran dan hadis. Dah. Jadi atas nilaian kita, dipanggil akal yang kurang cerdik kita ni, agak-agak ada tak manusia yang sampai level-level begini pada hari ni? Ada tak? Tak ada. Allahu Akbar dah. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ulama besar Yaman, mengaji daripada kecil. Ulama-ulama lain dia kata dia hafal baru 10,000. Dah mengaji punya lama, daripada kecil duk pondok, hafalan beliau baru 10,000 hadis. Kita agak-agak nak hafal 250,000, makan masa banyak mana? Sebab itu nak menceritakan kenapakah kaedah ini, kriteria begini digunakan supaya orang tu boleh kaji direct daripada Quran dan hadis. Kerana payah nak faham Quran, payah nak faham hadis. Kalau tuan-tuan ambil direct dengan hadis dan menjadi hukum, itulah yang menjadikan perkara bid'ah. Dah? Macam baru-baru ni hamba kuliah di UEM. Habis kuliah di UEM tuan-tuan, satu hamba Allah tanya, dia ni kaki YouTube, dah?
Sebab dia maklum dah, balik daripada ofis pukul 7, sampai di rumah dengan jam paling tidak pun hari-hari jam 8 sibuk bekerja. Dia ni jenis rajin mengaji. Cuma bila dah terlepas kuliah maghrib di surau, dia akan gunakan waktu malam duduk di hadapan komputer, dengar 1, 2, 3 kuliah pun tak apa dah. Cuma masalahnya kalau tak faham, tak boleh bertanya dengan tok guru tu balik. Yang bercakap bukan tok guru, yang bercakap speaker. Betul tak? Masalahnya apa? Baru-baru ni beliau dengar ceramah Ustaz Kazim. Dah. Hamba sebut nama tok guru ni supaya memperbetulkan keadaan, bukan nak memburukkan siapa-siapa dah. Sebab dalam YouTube tu Ustaz Kazim membaca sebuah hadis. Dia baca hadis dah. Dalam hadis tu mengatakan haram bagi orang laki-laki yang semayang dengan melipat lengan baju, dan bagi perempuan yang mengikat rambut, buat sanggul ikat rambut hukumnya haram. Dah. Waktu yang sama Ustaz Kazim hurai tak habis. Dah, hurai tak habis. Yang kawan ni kaki mengaji bila dengar hadis tu tuan-tuan, malam tu email kepada hamba selalu tanya selalu, betul ke ustaz hukumnya begini? Mana hamba dengar, minta link dia. Kita nak jawab pun biar dengar daripada asal. Sebab tu pendengaran ni penting tuan-tuan. Dah, macam Ustaz Zahazan baru-baru ni, hamba nak baik sangka bila orang kata Ustaz Zahazan ni mengatakan mak Nabi dan pak Nabi ahli neraka. Kita nak hukum, sabar dulu dah, bawa link dia, hamba nak dengar. Bila kita buka link dia tuan-tuan, memang Ustaz Zahazan kata dalam petikan kuliah beliau, dia kata mak Nabi dan pak Nabi ni ahli neraka. Hamba nak baik sangka lagi, boleh jadi dia terlajak. Dah, boleh jadi dia terlajak. Dengar, buka siaran 71, buka siaran 72, buka siaran 73, 3 minggu ulangan, dia ulang perkataan yang sama. Takkan terlajak, betul tak? Dia ulang perkataan yang sama. Dah? Tak apa, yang tu lagi hamba hurai. Masalah Ustaz Zahazan ni, tuan-tuan nak hukum macam mana dah? Baik. Kesimpulan, bila Ustaz Kazim kata benda tu haram, yang kawan ni tuan-tuan baru nak mengaji, dia kata macam mana Ustaz amalan-amalan yang dahulu ni? Faham dah bila duduk di office dah, kadang-kadang lengan panjang masa nak semayang dia lipat. Hamba kata, ulama kata dah. Sebab itu dalam masalah nak mengeluarkan fiqh, tak layak kita ambil hadis sebagai dalil. Sebab kita bukan ahli hadis, satu. Yang kedua, Ustaz Kazim baru jumpa hadis tu, dia tak jumpa hadis-hadis yang lain yang berkaitan. Kerana ulama nak mengeluarkan satu fatwa bukan dengan semata-mata menggunakan satu hadis. Ingat dah? Ulama nak mengeluarkan satu pendapat bukan semata-mata dengan satu hadis. Contoh Imam Syafi'i nak tulis dalam kitab fiqh, orang perempuan yang ada haid boleh masuk masjid ke tidak, maka dia keluarkan segala hafalan yang ada. Sebab hadis berkenaan haid bukan 1, 2, 3, bahkan berpuluh. Dah. Setelah tolak hadis dhaif, hadis maudhu', hadis yang sahih saja berkenaan haid contohlah ada 70. Contoh, dah 70. Imam Syafi'i keluarkan dari hafalan dia. Baik, ada 70 hadis yang sahih berkenaan haid dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i nilai, ada satu masa Nabi melarang Siti Aisyah masuk masjid dalam keadaan haid. Satu masa Nabi tak melarang Siti Aisyah masuk masjid dalam keadaan haid. Kalau kita lihat pendapat ni bercanggah tak? Dah? Dengar baik-baik tuan-tuan. Sebab tu nak bagi faham, khilafiyah bukan berlaku zaman sekarang. Khilafiyah dah berlaku zaman Nabi lagi. Yang kalau kita nak bawa datang pendapat yang bercanggah ni begitu banyak. Cuma bercanggah tu pada firasat kita. Dan tidak bercanggah di atas keadaan Nabi. Sebab Nabi nak mengajar satu umat ni bukan benda yang mudah tuan-tuan. Dah, Nabi nak mendidik dengan didikan agama bukan benda yang mudah. Sebagai contoh, satu budak jumpa Nabi. Dia tanya, "Ya Rasulullah, aina Allah?" Dah, hadis sahih. Di manakah Allah? Nabi jawab apa? Fis sama, di atas langit. Tengok dah. Kalau ikut pendapat kita, Nabi mengeluarkan satu fatwa yang salah tak? Takkan Nabi tak tahu Allah Ta'ala tak bertempat? Betul tak? Takkan Nabi tak tahu Tuhan tu bukan di atas langit? Tapi untuk dakwah, dan itulah yang paling mudah bagi seorang budak, maka itulah dia keluarkan pendapat, Allah Ta'ala tu fis sama, di atas langit. Dan Nabi terlebih alim tuan-tuan. Nabi tahu budak tu kelak akan melalui satu peredaran masa dan zaman, belajar, dan dia akan memahami pula satu pendapat baru, yang pendapat baru akan menafikan pendapat yang lama. Sebagai contoh yang sokmoh hamba bawa tu mudah ingat dah. Tuan-tuan ada anak darjah 2.
Balik ke rumah tanya dia, ni abangah, minggu depan nak sekolah dah, kerja sekolah dah buat. InsyaAllah ayah nak baca malam ni, ayah nak bagi soalan lah, darjah 2 baru ni. 1 tolak 2 berapa? Dah. Abangah kata, masa mengaji dahulu mana boleh ayah. Cikgu kata kecil tak boleh tolak besar, kena besar tolak kecil. Betul tak? Dia kata kecil tak boleh tolak besar, kena besar tolak ke kecil. Pada pendapat kita, jawapan tu salah. Bagi dia itu tak yang mudah faham. Dan kita maklum, anak yang sama akan melalui beberapa proses pengajian. Bila masuk form 1, barulah dia tahu 1 boleh tolak 2, jawabannya negatif 1. Kesimpulan, ilmu yang dia faham sekarang menafi tak ilmu yang dulu? Menafi. Dan adakah ilmu yang dulu salah? Dah. Sebab itu nak cerita perjanggahan pendapat ni banyak berlaku di zaman Nabi dah. Contoh lain, satu hari dalam medan peperangan, bila sampai Nabi nak beri pendapat, nak gali perigi, nak buat sungai. Nabi kata, alangkah baik kalau kita gali perigi dan kali sungai di sini. Sahabat tanya apa? Ya Rasulullah, adakah ini wahyi dari Tuhan atau pendapat kamu? Nabi jawab apa? Pendapat aku. Maka sahabat tu bercanggah. Dia kata, kalau boleh, alangkah elok kalau kita buat di hujung sana. Faham hadis tak? Nabi kata itu merupakan pendapat beliau. Sedangkan kalau kita bawa hujah lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berkata Nabi melainkan semua wahyu daripada Allah. Kullu, tak ada setengah-setengah. Dan Nabi takkan bercakap dengan nafsu. Tuan-tuan nak gandingkan ayat ni macam mana? Sudah. Ada satu ayat kata Nabi takkan bercakap dengan nafsu, semua wahyu daripada Allah. Hadis tadi menyatakan Nabi bercakap dengan hawa dan kehendak dia, bukan wahyu daripada Tuhan. Kalau ikut bercanggah tak? Sebab tu tak layak kita nak faham Quran, tak layak kita nak faham hadis. Allahu Akbar. Sebab tu bab khilafiyah ni banyak tuan-tuan. Kadang-kadang bila cakap lain, faham lain. Bila cerita lain, fahamlah lain. Nabi dah kata dah, bila kamu nak bergerak nanti, nak berjalan nanti, kalau sampai waktu semayang, semayang. Tapi kalau boleh segera. Satu hari dah, bila pakat-pakat nak ke Madinah, ada setengah golongan tu lambat sedikit, Nabi dah jalan dulu. Bila gerombolan sahabat ni berjalan, sampai tengah jalan masuk waktu asar. Maka pakat-pakat balah, kita nak semayang asar dulu ke nak meneruskan perjalanan? Timbul 2 pendapat. Nak kata fatwa, Nabi dah bagi hukum, tapi fahamnya berbeza. Timbul 2 pendapat. Yang tekong pertama kata, kita semayang asar dululah. Tekong kedua kata, tak, Nabi suruh bersegera untuk sampai ke sana. Maka bila timbul 2 pendapat, timbul asabiah. Yang kenal dia ni ikut grup dia ni. Yang kenal dia ni ikut pendapat dia. Maka satu gerombolan berpecah 2, berhenti semayang. Satu gerombolan meneruskan perjalanan. Malam tu bila dua-dua sampai, jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi ketika berjalan berlaku masalah begini. Cerita habis dah. Nabi kata apa? Allah, betul keduanya. Ni panggil khilafiyah. Betul keduanya. Serupa juga macam Nabi pernah berkata, ya Umar, bilakah kamu buat solat witir? Umar kata, aku melakukan witir selepas sunat isyak. Nabi tanya direct, ya Aba Bakrin, bila pula waktu membuat solat witir? Dia kata, aku buat solat witir sepertiga malam selepas daripada tahajud. Allah, Nabi nak mendabaikan 2 khilafiyah dah. Yang ni pegang begini, yang ni pegang begini. Nabi kata apa? Ya Umar, mu ambil satu perkara yang sahih, betul dah. Tapi ya Abu Bakrin, mu ambil satu benda yang sempurna. Dia bagi jawapan supaya tak berasa hati mana lebih mana kurang. Bermakna khilafiyah dah berlaku zaman Nabi dah. Faham mana ibarat? Sebab tu kalau kaji hadis tak habis. Baik. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bila mana kembali kepada masalah tadi, dalam hadis dikatakan haram. Sebab tu haram ni sungguh ke dengan makna haram. Sebab tu hamba nak bagi faham, tak layak kita nak ambil Quran, tak layak kita nak ambil hadis kalau tak cukup ilmu. Fiqh ni tuan-tuan makna luas. Kadang-kadang haram bukan dengan makna haram, maknanya banyak. Sebab itu dalam bahasa ni ada istilah, ada lurah. Usah kata bahasa Arab, bahasa Melayu pun istilah berbeza. Sebagai contoh, hamba nak bawa satu perkataan lucah. Biarlah itu dia mudah faham. Kalau kita sebut perkataan patak, kita sebut di kota warisan yang orang faham apa? Patak ni benda lucah tak? Tapi kalau tuan-tuan duduk di Kelantan, duduk di Fatoni, sebut patak ni orang faham apa?
Benda balik bawah, patak kuali, patak baldi, patak neraka, mudutlah patak neraka besok. Contoh dia balah. Bermakna satu perkataan istilahnya berbeza. Sebab itulah tengok apa yang berlaku di antara Tok Guru Ni Aziz dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari. Hamba nak ungkit balik supaya jangan timbul taksub pada hati kita. Syekh Nuruddin ni tuan-tuan, ilmu hebat tak hebat. Beliau pernah mengajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Bermakna keilmuan beliau, kealiman beliau, dunia telah menghargai. Tok Guru Ni Aziz pun tak pernah mengajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Tapi waraknya berbeza. Apa yang berlaku? Sebelum ni Syekh Nuruddin satu ulama yang hebat, pernah duduk di Malaysia. Buka pondok di Kedah, banyak anak murid yang mengaji. Tetapi sekarang ni tak ada dah tuan-tuan. Dia tinggalkan pondok di Kedah, diserah kepada guru yang lain, dia balik ke kampung asal Bogor. Kalau datang ke Malaysia pun atas dasar jemputan. Sebulan sekali turun, orang jemput, lepas tu balik-balik jaga pondok beliau di sana. Kenapa berlaku begini? Sejarahnya pada satu khutbah Jumaat di Kedah, yang ketika tu kita menang dah. InsyaAllah akan datang kita menang lagi. Allahu Akbar. Bukan politik, doa. Satu program di Kedah, program Maulid Nabi SAW, 3 hari 3 malam kerajaan Kedah buat Maulid Nabi. Maka pada satu Jumaat Tok Guru Ni Aziz baca khutbah. Dalam khutbah beliau dia sebut masalah Maulid Nabi. Ni masalah banyak orang kata Tok Guru Wahabi, dia kata diserang Maulid Nabi. Tak, tuan-tuan buka link tu balik, dengar repeat 3-4 kali. Adakah Tok Guru Ni Aziz larang Maulid Nabi? Dia kata tak, buat Maulid Nabi, silakan, teruskan. Tapi yang perlu diperbesarkan nuzul Quran. Kan dia buat gandingan. Yang masalah Wahabi ni, dia tak nak satu amalan, dia serang terus. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak kata Tok Guru Wahabi, pernah pergi Masjid Pulau Melaka tak? Ahli pun tak kenal Tok Guru. Allah, berjalan, buat satu bah, berjalan pergi pondok apa tu? Masjid Pulau Melaka. Tempat Tok Guru semayang tiap-tiap pagi, petang, malam tuan-tuan. Tempat di mana dia mengajar kuliah, mengajar kitab. Ada tak anak murid dia buat tahiyat begini? Pernah pergi Pulau Melaka? Pernah. Ada tak anak murid di sana tahiyat begini? Tak ada. Semayang waktu subuh, imam baca kunut ke tak? Baca. Allahu Akbar. Ini nak membedakan antara Wahabi dengan Khilafiyah. Memang Tok Guru Ni Aziz ni mengaji Pakistan. Ada dalam hati-hati beliau dasar-dasar mazhab Hambali. Tapi perangai beliau bila tak melakukan satu perkara, dia tak menghentikan terus, tak serang terus. Kalau Wahabi tak, kalau kata salah, dah lah dia pegang salah. Kalau orang buat dia marah. Macam malam ni lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk di Bangkok, cerita masalah Wahabi, bukan hamba kena tembak, silap-silap surau ni kena bom. Allah, ni pengalaman hamba duduk di Fatoni. Silap-silap surau ni kena bom tuan-tuan. Marahnya puak-puak Wahabi kepada kita sebab akhlak mereka tiada. Baik. Apa yang berlaku? Tok Guru Ni Aziz bagi khutbah, nak cerita masalah istilah-istilah dia. Baik. Dia kata cerita bab Maulid Nabi. Lepas tu Tok Guru tambah pula, dia kata Muhammad ni sebelum kau Rasulullah, sebelum terima wahyu, budak kampung. Dia sebut budak kampung. Sudah. Kita nak faham budak kampung dengan makna kita ke dengan makna dia? Ini masalah istilah. Nak faham budak kampung tu dengan makna kita ke dengan makna dia? Serupa Tok Guru pernah kata Allah Ta'ala gedebel. Siapa yang kata Tuhan Samsing? Akhbar. Dia tukar makna. Tok Guru tak kata Tuhan Samsing, dah cucuk keluar daripada mulut dia. Asal kalam Tok Guru kata Allah Ta'ala tu gedebel. Gedebel ni makna banyak. Orang hebat gedebel, polis gedebel, ketua kampung gedebel. Betul tak? Yang manipulasi, yang tukar ayat, yang syarah makna tu akhbar. Sebab apa? Kita faham dengan makna kita, bukan kita faham dengan makna dia. Sebab tu selepas kejadian tuan-tuan hamba dengan Itmam. Itmam ni satu pergerakan pondok-pondok di Terengganu. Kami hantar surat direct pada Tok Guru, minta Tok Guru syarah, translate balik apa mana budak kampung. Sebab kita nak baik sangka ni, takut dia terlajak ke, sebab dia bukan Nabi. Tak pelik dah dia buat salah. Ini bila buat salah tolak terus. La ilaha illallah. Baik. Selepas Tok Guru baca khutbah, dia kata Nabi ni budak kampung. Syekh Nuruddin duduk di bawah. Dia orang apa? Dia orang apa? Indonesia. Dia faham budak kampung dengan makna dia. Ni yang berlaku ni, memahami istilah dengan salah. Pukul 3 tu tatkala Syekh program Syekh Nuruddin,
Dia terus hentam Tok Guru menyanggah fakta. Bukan hentam peribadi, menghentam fakta. Mana mungkin Muhammad sebelum kerasulan budak kampung. Dalam Quran Tuhan kata, alam yajid kayatiman fa'awa, aku jadikan Muhammad anak yatim dan aku pelihara dia. Ada hujah, ada dalil. Satu kekesalan yang berlaku selepas daripada perbuatan Syekh Nuruddin itu, 50% orang yang ikut kuliah beliau lari meninggalkan Syekh Nuruddin. Sebab apa? Ni taksub dengan Tok Guru. Allahu Akbar. Dah tinggal 50% kuliah dia kosong. Jadi dia pun berasa tak sedar hati, tuan-tuan, boleh jadi takut perbuatan dia silap. Akhir sekali pondok beliau di Kedah dia tinggalkan bagi sahabat lain, biarlah dia balik ke kampung asal. Kita telah kehilangan satu ulama yang begitu hebat. Kerana apa? Masalah taksub. Dah. Sebab tu ingat tuan-tuan, bagi nak berhadapan dengan perkara-perkara begini, tuan-tuan salin kaedah kedua. Tulis. Yang kedua, masalah Ustaz Kazim tak habis tadi. Sikit lagi. Kesimpulannya begini. Yang hamba baca-baca kitab, yang ulama kata haram tu bukan makna zahir. Haram tu dengan makna dilarang. Kalau boleh tak usah buatlah, bukan makna berdosa. Macam contohlah orang mencuri kain plekat. Dia bawa kain plekat ketika semayang. Semayang dia sah tak? Sah. Tapi ulama kata sah serta haram. Haram bukan perbuatan mencuri. Mencuri itu lain. Tapi membawa barang curi dalamnya perbuatan semayang. Haram tu dengan makna ditegah. Dah. Atau contoh lain, imam tak rukuk lagi, kita rukuk dahulu. Semayang khusyuk, pejam mata contoh. Dah, pejam. Lepas tu dengar orang takbir, padahal bukan imam takbir, makmum sebelah baru masuk, kita pun rukuk, Allahu Akbar. Rukuk, pandang-pandang jelin-jelin lah, imam tak rukuk lagi. Dah. Boleh bangun balik tak? Kalau bangun balik boleh, tapi semayang batal. Betul dah, boleh bangun balik tak? Boleh lah, tapi batal semayang. Yang sepatutnya tak boleh berpatah balik. Ulama kata dalam kitab Furu'ul Masail, Syekh Daud, haram mendahului makmum dengan satu rukun dengan sengaja. Dah. Tapi kalau dua rukun, imam berdiri baca Fatihah, kita rukuk, kita iktidal, batal sembahyang. Tapi kalau kita rukuk dahulu, imam tak rukuk lagi, sembahyang tak batal, tapi perbuatan itu haram. Macam baca tahiyat, lama sangat imam baca tahiyat, tertidur boleh jadi. Kita dah sakit gaut, mencucuk-cucuk kaki ni, aku berdiri dululah. Contoh, perbuatan itu tak batal sembahyang, tapi haram. Haram bukan makna berdosa. Haram dengan makna ditegah. Fahaman ibarat? Habis. Baik, sambung. Setelah tak sampai kelayakan kita untuk ambil direct daripada Quran dan hadis, oleh kerana itu, untuk mengeluar nak memahami hukum, nak berpegang dengan apa? Salin. Dengan menggunakan ijtihad bil ijma'. Ijtihad bil ijma'. Apa makna ijtihad bil ijma'? Dikeluarkan satu hukum fiqh dengan kesepakatan ulama. Dah? Ijma' dah bermakna pakat-pakat duduk sepakat, bersetuju, bermakna ni kita boleh buat. Tu dipanggil ijma'. Sebab tu masalah hadis pun kaedah ni digunakan. Kadang-kadang jumpa satu hadis baru. Hadis lagu mana? Banyak tak pernah jumpa lagi. Tapi atas nilaian daripada 30 ulama yang hadis, bermakna 20 daripada mereka kami setujulah hadis ni sahih. 10 daripada mereka kata ni hadis ni dhaif. Zaman dahulu dah timbul masalah hadis ijma' tak ijma'. Baik. Kesimpulannya, siapakah yang boleh menggunakan kaedah ni buat tolak orang awam? Kitalah. Dah, yang wajib menggunakan ijtihad bil ijma' dengan makna menggunakan kesepakatan ulama. Baik. Bagaimana ceritanya, bagaimana kaedahnya, tuan-tuan dengar pelan-pelan pada malam ini. Yang pertama, antara kerja yang tuan-tuan kena buat selepas kuliah nanti ataupun besok lusa, tuan-tuan jumpa dengan Syekh Otai kita ni yang dah sokmo panggil ustaz. Tuan-tuan minta segala nombor telefon ustaz-ustaz yang ada dalam simpanan beliau untuk di-forwardkan kepada tuan-tuan. Dah, minta senarai nombor telefon ustaz-ustaz. Kalau Syekh ni kedekut tak ada masin tak bagi, contoh, tuan-tuan email kepada hamba Al-Faqih, tulis ALFAQEH ALFAQEH.Irwan@gmail IRWAN.Irwan@gmail.
Tuan-tuan email kepada hamba, insya-Allah hamba akan forward kepada tuan-tuan senarai 200, 300 ulama-ulama, ustaz-ustaz yang ada dalam simpanannya hamba. Dah. Tapi kalau sampai besok, tuan-tuan kena tengok ada banyak warna. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna hitam. Daripada warna tu tuan-tuan boleh gunakan untuk panggil kuliah. Dah. Kalau program besar-besar kena panggil hardcore yang warna merah. Dah. Setengah-setengah masalah jangan panggil yang warna hijau. Yang tu yang parti punya. Dah. Ada warna dah buat kriteria. Yang warna biru tu maklumlah ustaz yang mana. Wallahu alam dah. Baik. Kita simpan belaka. Setelah tuan-tuan simpan nombor telefon ini, simpan dalam komputer, laptop 200, 300 senarai, kemudian transfer dalam telefon sekurang-kurangnya 20, 30 orang ustaz. Yang ustaz kita kenal dan ustaz yang kita tak kenal juga. Gunanya bagaimana? Bila mana ada beberapa masalah pada kehidupan tuan-tuan yang berhajat kepada dalil ataupun hujah, maka gunakan kaedah ijma' bagi menyelesaikan masalah. Contoh, baru-baru ni satu suami telefon. Dia kata, ustaz, isteri saya baru lepas keguguran. Hamba tanya gugur berapa bulan? Dia kata 2 bulan setengah. Okey, janin tak jadi lagi. Masalahnya apa? Setelah balik dari hospital, ni hari ketiga ni darah duk keluar lagi. Dia tanya darah apa? Darah haid ke, darah nifas ke, darah wiladah, sebab tak kenal ni. Dah. Kita nak jawab pun benda tak biasa duk main. Jadi kita kata, call dululah, hamba nak tengok kitab. Dah. Kita kata nak tengok kitab. Selepas off telefon, hamba SMS kepada 13 kawan-kawan yang ada. Segala ustaz-ustaz, tok-tok guru yang muslimat ke, yang muslimin ustazah ke, kita SMS. Sebab apa hamba kata kaedah SMS ni kuat tuan-tuan? Kerana kalau tuan-tuan menggunakan kitab sebagai panduan, kadang-kadang dengan kejahilannya kita tak tahu pendapat yang ulama bawa tu fatwa ke, kaul muktamad ke, kaul ijma' ke, kaul asah ke, kaul sahih ke, kaul dhaif ke. Tuan-tuan tak boleh beda. Betul tak? Kadang-kadang aku kata dalam kitab aku begini, kitab aku. Yang kita kata pula kitab aku kata begini. Kan taksub kepada kitab. Sebab kitab ni pelbagai. Nak keluar daripada masalah begini, gunakan kaedah ijtihad bil ijma'. Bila kita SMS kepada 30 orang ustaz, bila mana mereka reply, tentu ada jawaban yang majoriti. Betul tak? Daripada 13 tadi, 8 kata darah nifas. 8 kata nifas, 2 kata darah haid, 1 kata tak ingat, lagi 2 kata tengok kitab dululah. Contoh, maka dah dapat jawaban dah daripada gerombolan tadi yang 8 kata nifas. Nescaya bila mana kita berpegang dengan kaedah ini, tulis memecahkan 2 masalah. Yang pertama, masalah berburuk sangka kepada ustaz lain. Tulis. Kalau tuan-tuan guna kaedah ini, mudah-mudahan mengurangkan buruk sangka. Taklah kata ustaz tu tak betul. Tuan-tuan semayang, contoh hari-hari 30 hari ada di sini. Tiap-tiap malam hadir kuliah. Syekh kita berusaha menjemput 30 hari 30 orang ustaz. Gunakan mata sebagai hujah. 30 ustaz aku panggil, tengok masa ketika dia sembahyang sunat, berapa ramai yang buat lagu ni. Contoh, kita katalah adalah 1-2 ustaz yang tahiyat lagu ni, lagi 28 tahiyat lagu ni. Maka kita berpegang, takkanlah yang 28 tak jumpa hadis, tak jumpa dalil, letih mengaji dah, buat master PhD, duduk di pondok dan sebagainya. Maka aku berpegang dengan ijma' lah. Dah, ustaz 28 tu buat begini, aku pegang begini, tanpa kita katakan yang 2 itu salah. Dah. Yang kedua, tulis. Bila mana tuan-tuan menggunakan kaedah ini, nescaya tak timbul masalah asabiyah. Asabiyah pula masalah taksub. Asabiyah tu lain. Dah, asabiyah ni bangsa. Jaga. Tak timbul masalah taksub. Sebab hari ni tuan-tuan taksub makin menjadi-jadi. Sebab tu bila mana kita kait dengan politik, contoh, bila mana baru-baru ni Hasan Ali mengeluarkan statement yang telah menghuru-harakan ahli-ahli parti dan sebagainya, maka dengar baik-baik tuan-tuan, masalah negara berkebajikan ini adakah dikeluarkan oleh tok guru atau ahli-ahli parti, atau merupakan masalah persepakatan Asyura? Cuba jawab.
Asyura. Ulama dengan para-para ahli ilmuan, orang-orang yang berkebajikan semua tuan-tuan, ulama duduk semeja bersembang, keluarkan keputusan kita nak buat masalah negara berkebajikan. Dengar baik dah. Oh, dulu PAS nak kata nak buat negara Islam, tiba-tiba hari nak buat kata negara berkebajikan pula. Kan bercanggah. Allah, tuan-tuan, masalah bercanggah ini pada zahir kita semata-mata, sedangkan tuan-tuan tak tahu apakah strategi politik. Dalil kita bawa ni masalah perjanjian Asabiyah, perjanjian Hudaibiyah. Berat sebelah tak? Orang kaji sejarah, orang mengaji tahu dah perjanjian Hudaibiyah merupakan berat sebelah. Tapi sahabat tak puas hati, kenapa Nabi setuju? Betul tak? Sahabat tak puas hati, kenapa Nabi setuju sedangkan berat sebelah? Nak masuk ke sana tak boleh, puak-puak dia masuk tak apa. Banyak benda-benda yang tak bersamaan. Tapi Nabi mengajar kepada sahabat, politik begini kaedahnya. Kadang-kadang pada zahir kita tak kena. Tapi Nabi mengetahui apa yang lebih sempurna di hadapan. Pahaman ibarat. Sebab tu nak cerita sejarah, zaman Nabi, tuan-tuan, benda-benda ni banyak berlaku. Masalah semayang, contoh dah. Kalau ikut pendapat kita memang tak kena, tapi strategi politik Nabi lebih tahu. Satu hari di medan peperangan, puak-puak kafir Quraisy nak datang bersembang, nak datang mesyuarat dengan Nabi. Dia orang datang lebih kurang pukul 12, tuan-tuan, tengah hari waktu Malaysia. Contoh baik. Datang 8 orang bersembang dengan Nabi. Masuk waktu Zuhur, tiba-tiba sampai pukul 4 duk bersembang ni, nak masuk waktu Asar. Sayyidina Ali duduk sebelah, keluh kesah gelisah, tak sembahyang Zuhur lagi. Asar nak masuk. Cuit Nabi dari belakang dengan beradab, "Ya Rasulullah, kita tak sembahyang Zuhur lagi." Dah. Nabi tak peduli. Bersembang mesyuarat sampai masuk waktu Maghrib. Sayyidina Ali resah dah. Cuit Nabi dengan beradab, "Ya Rasulullah, hadis ni dalam Bahrul Mazi ada. Buka." Dah. Dia cuit Nabi, "Ya Rasulullah, kita tak sembahyang Asar lagi." Nabi tak peduli. Terus bersembang mesyuarat, tuan-tuan, sampai pula waktu Isyak. Sayyidina Ali resah dah. Cuit Nabi dengan beradab, "Ya Rasulullah, kita tak sembahyang Maghrib lagi." Kalau ikut pendapat kita, Nabi buat salah tak? Tinggal sembahyang dengan sengaja, bukan tak sengaja, tinggal sembahyang dengan sengaja. Dah. Tapi inilah strategi politik. Nak harap puak-puak tu datang payah. Bila datang kita gunakan waktu sebaiknya. Bila sampai pukul 10 barulah puak-puak kafir Quraisy puas hati balik. Bila balik, "Ya Bilal, iqamah." Nabi suruh Bilal iqamah. Semayang pakat-pakat jemaah balik Zuhur. Bangun balik bagi salam iqamah kali kedua, pakat-pakat jemaah Asar. Bangun balik iqamah, mayang pula Maghrib. Akhir sekali semayang Isyak. Ni dipanggil strategi politik. Nak berhadapan dengan musuh bagaimana? Kita ni dak, bila dengar je hasudah. Betul juga kata Hasan Ali, dulu kata nak buat negara Islam, tiba-tiba nak buat negara berkebajikan. Allah, tuan-tuan dah. Kalau kita dah menang, kita tahulah nak buat apa. Tak payah cerita masalah ni. Saya bohong malam ni contoh. Tuan-tuan, saya nak buat collection 100,000. Contoh dah. Saya nak buat masjid. Contoh. Dah. Tiba-tiba dapat collection. Tiba-tiba dengan duit tu pula kita buat satu benda lain yang lebih penting daripada masjid. Kita buka pondok. Orang marah tak? Dulu kata nak buat masjid, tiba-tiba buka pondok pula. Yang pondok ni manfaatnya lebih banyak. Pada adat kita marahlah. Dah. Contoh, nak bagi faham. Bila kita dah menang, tahulah nak buat apa. Betul lah kata Sayyidina Umar, nak memerintah ni tuan-tuan memerlukan kuasa. Dah ada kuasa, boleh memerintah. Pahaman ibarat. Sebab tu lain kali kalau parti buat apa tu, program apa dia panggil kat Melewa tu, muktamar, pakat-pakat pergi, biar ambil tahu, ambil sejarah. Dah. Ini kita duduk di rumah, bila dengar cerita macam ni, tak mengetahui sejarah asal usul. Kesimpulan yang ketiga, bila mana kenapa Asyura kata nak buat negara berkebajikan, ini merupakan rahsia politik. Kalau hamba cerita pada malam ni, puak-puak UMNO tahulah. Allahu Akbar dah. Wallahu alam habis. Ni kata strategi, tuan-tuan, payah strategi ni dah. Baik, 2. Jadi nak keluar daripada masalah, kita gunakan ijma'. Ijma' kata nak buat negara berkebajikan. Hasan Ali seorang je nafi. Nak pegang yang mana? Baik sangka ni, aku tak kata Hasan Ali salah, biasa dah. Orang suka tak suka ni zaman Nabi berlaku dah. Bila Nabi kata begini, ada juga benda-benda sahabat tak boleh terima. Zaman Nabi lagi berlaku dah. Kan nak cerita pukul 10 saya lagi habis dah. Ni hadis duk banyak keluar ni. Biar dulu. Tengah sabar dah. Kalau hamba cerita sejarah sampai pukul 10 saya lagi. Baik. Jadi
Apa yang hamba nak bagi faham mudah? Bila mana datang perselisihan yang berhajat kepada hujah dalil, tuan-tuan gunakan kaedah ijma'. Macam tadi kes Ustaz Zahazan. Dah? Kes Ustaz Zahazan hamba duk kaji, tuan-tuan hamba kata, masalah mak Nabi dan pak Nabi ni ijma' ulama' ke ataupun ada khilaf? Maknanya kita masih lagi berbaik sangka. Boleh jadi hujah-hujah yang Ustaz Zahazan mengaji, dia mengaji dengan tok guru yang kata mak Nabi dan pak Nabi tu ahli neraka, dan dia pegang begitu, betul tak? Dan kita berbaik sangka boleh jadi ada khilaf masalah begini. Nak keluar daripada rosaknya hati, Allah buat apa? SMS 20 ustaz. Tanya ustaz, macam mana kedudukan mak Nabi dan pak Nabi Abdullah dan Siti Aminah? Tanya ringkas-ringkas. Jangan tuan-tuan buat sejarah dah. Semua ustaz tak baca, aku pun tak saya baca dah kalau panjang sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Bila ustaz tu jawab, daripada 20 SMS yang keluar, 15 kata ahli syurga. Dah? 3 kata ahli neraka. 2 kata lebih baik kita serah kepada Allah. Kita berpegang yang ijma'. Selesai masalah. Tak timbul asabiyah, tak timbul taksub, tak timbul buruk sangka. Macam contoh akhir sekali, surah Kota Warisan baru-baru ni buat mesyuarat dah, dan dalam permasalahan berbangkit timbul satu perkara yang berhajat kepada hukum. Sembang, semua duk pakat tunjuk cerdik belaka, tak menimbulkan kesepakatan. Baiklah, kita buat kesan begini, gunakan ustaz-ustaz 30 kuliah, 30 hari kuliah, tanya 30 soalan yang sama. Dah, hari ni tanya, biar semua pakat dengar. Tentu ada jawapan yang berbeza, tetapi tentu ada jawapan yang sama. 30 ustaz tanya, 18 daripada sama jawapan, 5 daripada sama jawapan, yang lebih tu tak beranak jawab dan sebagai contoh. Maka dah semua pakat dengar, gunakan ijma' sebagai hukum. Tak timbul taksub. Ustaz aku kata begini, ustaz aku, dia pula kata ustaz aku kata begini. Keluar daripada masalah ni, gunakan ijma'. Dah? Akhir sekali, yang ketiga, dalam nak mengeluarkan hukum fiqh dan bagi nak beramal digunakan ijtihad bin nafsi. Apa makna ijtihad bin nafsi? Yakni mengeluarkan satu pendapat dengan akal kita sendiri, tapi berpandukan keduanya juga, berpandukan daripada ulama' Quran dan hadis. Yang sejarahnya begini, bila mana Rasulullah nak menghantar Muaz untuk berdakwah ke Yaman, sebelum Muaz nak berjalan, diletak tangan yang mulia di atas dada Muaz, ditanya, ya Muaz, bila mu sampai ke Yaman besok, kalau ada masalah mu nak berhukum dengan apa? Kata Muaz, aku akan berhukum dengan Quran Allah, kitab Allah yang Quran. Nabi tanya, fa illam tajid, kalau kamu cari-cari tak jumpa? Muaz kata, aku akan hukum dengan sunnahmu, yakni hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi tanya pula, fa illam tajid, kalau kamu carilah Quran, cari dah hadis tak jumpa? Muaz kata, aku akan berhukum bi ra'yi wala alu, dengan pendapatku, dengan tidak aku akan cuai daripada keduanya Quran dan hadis. Ni dipanggil pendapat ulama. Jadi bagaimana tuan-tuan nak gunakan ijtihad bin nafsi? Contoh begini. Boleh sikit lagi dah. Ni baru mukadimah, tak mengaji lagi ni. Baik. Contoh, tuan-tuan masuk ke hutan, jam di tangan pukul 1:30, zuhur dah masuk dah pada akal kita. Dah. Hakikatnya kita tak tahu. Boleh jadi jam tercepat ke jam terlambat. Contoh, dah ambil wuduk, nak menghadap kiblat pula waktu mendung. Bayang-bayang tak ada, nak menghadap ke mana? Bayang-bayang tak ada, cuaca mendung, nak menghadap kiblat ke mana? Menghadaplah mana-mana pun, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ni dipanggil ijtihad bin nafsi. Akhir sekali, aku hukum beginilah, sah semayang. Contoh lain, semayang buka mata, semayang tutup mata. Tengok dah. Asal sunnah, Nabi menyuruh semayang buka mata, dan ijma' ulama' di atas dalil yang lain dimakruhkan memejam mata. Bila ditanya kepada Ghazali, antara buka dengan pejam mana afdal? Ghazali kata yang afdal ialah khusyuk. Kalau buka mata boleh khusyuk, itu lebih afdal. Kalau buka mata lalai, baik pejam. Walaupun pejam tu makruh, tapi bagi aku dengan pejam tu khusyuk, aku pegang pejam. Faham tak? Ni dipanggil ijtihad bin nafsi. Dalil suruh buka, aku tak mampu buka, semayang tahiyat akhir saat lagi, duduk pula sebelah sahabat yang buat lagu ni. Kita tak boleh tengok benda bergerak, rasa nak pegang je. Contoh dah.
Yang kedua pula masalah, kita lebih alim dari Imam Syafi'i. Oh, Wahabi lah tu, tak sah semayang. Padahal Imam Syafi'i kata orang menggerakkan jari hukumnya makruh juga, tak batas semayang pun. Jangan kita lagi hebat daripada Imam Syafi'i dah, tak batas semayang, makruh juga. Cuma masalahnya apa? Kita tak mampu jaga hati. Daripada buka mata mengata ke dia, baik aku pejam. Ni dipanggil ijtihad bin nafsi. Baik aku pejam. Masa baca tasyahud, asyhadu alla, buka sedikit, tengok balik dah berhenti belum, tak berhenti lagi, pejam balik. Dah, wallahu a'lam. Sebab tu kesimpulan, tulis. Kalau tuan-tuan memahami ijtihad bin nafsi, nescaya kita akan berbaik sangka kepada orang lain. Dah, ada orang mampu begini, dia faham begini, kita mampu begini, faham begini. Sebab tu tak timbul masalah ta'assub, tak timbul masalah pendakwaan. Kita semayang letak di perut, jangan dakwa akulah yang paling betul, kata orang lain salah. Ada setengah beramal letak di dada, jangan dakwa dia betul, orang lain salah. Ada setengah letak di pinggang, macam pengantin, macam nak bersilat, jangan dakwa dia betul, orang lain salah. Semua ijtihad bin nafsi di atas kepahaman masing-masing yang dia pelajari. Tak timbul pendakwaan. Tapi ingat, dalam masalah baik sangka pun, selagi mana tak menyalahi Quran dan hadis. Kalau menyalahi ijma' tak ada masalah lagi dah. Kalau menyalahi pendapat ulama' tak ada masalah. Tapi kalau menyalahi Quran, menyalahi hadis, tak boleh berbaik sangka. Tak apalah. Ada seorang perempuan tu kata, nak buat hudud. Selagi kalau budak tu mencuri, potong tangan kanan. Mencuri lagi, potong tangan kiri. Mencuri lagi, potong kaki. Sepatutnya kita kena bayar kerja dekat puak-puak ni. Dia kata ustazah ni. Kita baik sangkalah. Tak apalah pendapat dia. Contoh. SMS pula dengan 20 ustaz. Ustaz, apa hukum hudud? Ni bengong namanya dah. Benda ni Quran, bukan perkataan ulama. Jelas tak? Jangan baik sangka. Salah tetap salah. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Habis. Sebab nak meredakan keadaan pada hari ni dah. Sebab yang rosak ialah ahli-ahli parti. Bila tak memahami dasar, tak memahami kaedah, maka takut-takut kita hilang undi. Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Soalan. Tak payah baca. Satu, adakah sesuai bagi kita masalah hadis? Yang kedua, ni hamba kata, kurun keempat, kurun kelima orang dah bincanglah masalah hadis. Dia kata hadis palsu pada pendapat guru dia. Hadis tu juga ada juga ulama lain kata sahih atas pendapat guru dia. Jadi kesimpulan, kalau kita berpegang kepada buku itu dengan pendapat yang ulama-ulama tu bawa, kita akan berpegang kepada hadis tu palsu. Sedangkan ulama lain kata hadis sahih. Bagaimana hukumnya? Sebab tu masalah hadis tak selesai pengajiannya kerana telah berlaku khilafiyah pada zaman dahulu lagi. Macam masalah sapu muka lepas semayang tu dah. Hamba pernah berhujah dengan Puak Wahabi. Bila dia minta dalil, hamba bagi 6 hadis. Yang seronoknya bila hari tu minta hadis, kita bagi hadis. Dah bagi hadis, dia kata ulama dia Ibnu Taimiyah kata hadis yang 6 ni palsu. Ulama dia. Aku kata tok guru aku kata hadis dia sahih. Mu nak pegang yang mana? Kesimpulan akan menimbulkan ta'assub. Dia taksub ke tok guru dia, kita taksub ke tok guru kita. Sebab tu nak keluar daripada masalah, gunakan mata panca indera, gunakan kaedah ijma'. Macam cincin. Dulu hamba mengaji, kita jumpa dalil Nabi pakai cincin di jari kelingking. Tatkala hamba mengaji dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ulama besar Yaman, menghafal 10,000 hadis, titih Nabi yang ke-36 kalau hamba tak salah. Hamba mengaji dengan beliau, dia pakai cincin di jari kelingking. Tak payah kita langgar adab jumpa syekh. Ya Habib Umar, ada hadis tak Nabi pakai cincin di sini? La ilaha illallah. Dia buat tu dia tahulah jumpa hadis ke tidak. Sebab tu nak cerita masalah hadis dengan mata, hujah mata lagi kuat. Contoh siapa suruh tanya? Contoh, ketika hamba mengaji dengan Tok Syekh Fakir Daud di Fatani. Tok guru hamba ni tuan-tuan dibesarkan di Mekah, mengajar Masjidil Haram dan sebagainya, duduk di Mekah 30 tahun. Kemudian balik ke Fatani buka pondok. Apa yang berlaku? Ketika hamba mengaji dengan beliau, dia mengajar satu kitab hadis bernama Riyadhus Salihin. Dalam Riyadhus Salihin ada 1200 hadis yang dia dah khatam kitab tu 4 kali. Sebab dia buka pondok tu sebelum beliau meninggal dah 15 tahun. Bermakna sekali buka 3-4 tahun baru khatam. Bermakna dia dah baca Riyadhus Salihin 4
4 kali khatam. Sebab anak murid masuk, ulang lagi dah. Apa yang berlaku? Ketika hamba mengaji Riyadhus Salihin, dalam Riyadhus Salihin hamba jumpa beberapa buah hadis yang Nabi melarang semayang di atas kubur. Dah. Atas tu bukan makna sungguh atas kubur. Mana ada orang semayang atas kubur, tepi pun kira atas jugalah. Dah. Sekali lagi dia faham Zuhair kata atas kubur. Atas kubur pelik nak semayang. Macam mana ada bonggol, betul tak? Atas tu bermakna tepi pun semua dah. Baik. Tok guru tu Baba Daud dia baca hadis tu. Dia jumpa benda tu 4 kali dah. Kita jumpa baru sekali. Dia khatam 4 kali dah. Tapi hamba melihat dengan mata kepala pula, tiap-tiap hari Jumaat pukul 10 sampai pukul 12, orang nak ziarah tak boleh, anak murid nak jumpa tak boleh. Sebab waktu dia dengan mak bapak dia, amalan beliau tiap-tiap hari Jumaat sebelum pergi solat Jumaat pukul 10 sampai 12 dia semayang di makam mak ayah dia. Sebab kubur mak beliau dan ayah beliau ditanam di pondok. Lepas semayang, lepas semayang berzikir, itulah amalan beliau tiap-tiap hari Jumaat. Kita katalah hati, aku jumpa hadis, aku baca hadis, dia baca juga. Nabi mengharamkan sembahyang atas kubur. Habis yang dia buat tu bermakna boleh jadi ada hadis-hadis yang lain yang kita tak jumpa lagi. Baru jumpa 1 hadis, baru jumpa 1200 hadis, tak jumpa lagi beratus hadis. Baba Daud jumpa semua hadis dah. Mengaji 30 tahun di Mekah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu dengan perbuatan dalil terlebih kuat. Sebab kalau mengaji, berapa banyak hadis kita boleh mengaji. Dah fahaman ibarat. Wallahu alam. Cukup. Jadi madai muqaddimah kita pada hari ini, kita sambung pengajian kita pada kuliah yang akan datang dah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami baca janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami tulis janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wassababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Quran wa tufahimuna bihal ayat wa tafazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar dah lupa, ada 2 pengumuman. Pengumuman yang pertama, marilah kita ramai-ramaikan program awal tahun baru 31 hari bulan nanti di perkarangan Shah Alam bersama Ustaz Azhar Idrus. Dah program tu start petang, tuan-tuan. Ustaz Azhar Idrus penampilan bersama Zizan. Kenal Zizan? Dah. Imam dia kenal, dia buat tak kenal tu dah. Sat lagi kenal tahulah pula. Allah ahli raja lawak contoh. Baik. Ada soalan ke? Ada soalan. Sudah. Mari. Terima kasih. Baik. Yang kedua, tanya masalah langsir. Baik. Yang kedua, setelah hamba minta izin dengan Tuan Syekh kita tadi, hari ni hamba nak buat satu kutipan yang sunat, tak wajib. Tak, benda ni taklah desperate sangat. Dah sunat saja bagi mereka yang mampu nak bagi, tak bagi tak ada masalah. Hamba di rumah ada mengajar anak murid 30 orang yang baca Quran tiap-tiap hari. Masalahnya 7 daripada mereka merupakan anak orang susah. Dan dah 2 tahun hamba bantu mereka dalam masalah pakaian, kasut dan sebagainya. Dah hamba dah suruh mak bapak dia orang isi borang. Dia kata, "Ustaz, dapat sungguh ke?" Dia tanya kita, mana kita tahu. Borang berim 500 tu. Allahu akbar dah. Tapi masalahnya semalam duk mengaji, budak-budak yang 7 orang dah tanya dah, "Abawan, tahun ni tak ada baju ke?" Allah, kesimpulannya tuan-tuan, hamba memang tak ada bajet untuk budak-budak tu tahun ni. Dah sebab dah 2 tahun kita sponsor sendiri, tahun ni bajet tak ada. Jadi barang siapa yang berasa nak membantu dan sebagainya, sunat jua dah, tak wajib, tak desperate sangat. Ada tolong beli, tak ada kita khabar kepada tok dia orang, mak pak dia orang, tak ada, sudah, untuk memudahkan mereka menjalani persekolahan. Wallahu alam. Kita lancarkan pelajaran sebentar lagi. Dan akhir sekali soalan, Ustaz, muslimat semayang di surau langsir perlu dibuka atau perlu ditutup? Ada ustazah bagi tahu perlu dibuka kerana surau. Kalau tidak, tak dapat pahala jemaah, perlu penjelasan. Ustazah ni betul. Cuma begini, yang maksud perlu buka, perlu tutup, kalau kita nak, sebab dalam kitab Matla'ul Badrin, antara saf dengan saf tak boleh putus. Dengan makna
tiap-tiap saf boleh sampai kepada saf yang lain selagi mana dia surau. Kalau masjid sekalipun tertutup dengan pintu, tertutup dengan pintu, kat luar tu ada satu pintu yang lock, muslimat semayang dengan menggunakan CCTV dengan speaker, hukumnya sah kalau masjid. Tapi kalau surau tiada hail. Hail ni dinding yang menyelangi antara satu saf dengan saf yang lain, dengan syarat begini, kalau kita nak sampai ke saf hadapan tu boleh pergi tak? Boleh pergi. Maka hamba nak tanya, kalau kita tarik tirai ni, yang bercantum tu letak di tengah-tengah, pada adat tutup tak? Kalau nak cross boleh tak? Selagi boleh cross tak ada masalah. Yang tak boleh kita guna penutup terus. Tutup terus, bermakna hadapan pun tak nampak. Lepas tu nak cross pun tak boleh, kena selak. Contoh, dia buat tutup habis, nak cross kena selak. Yang ni nak cross kita pergi macam tu saja, cuma kita akan langgar dengan sliding langsir tu. Maaf kalau salah perkataan, tapi fahamnya begitulah, bermakna hukumnya sah. Jelas? Kita kata ustazah ni betul, cuma kesilapan fahamnya begitu. Jadi akhir balik kita ulang balik, selagi mana boleh tembus, selagi mana boleh tembus, bermakna hukum dia sah. Kalau tak boleh tembus, itu yang kena buka. Contoh setengah masjid dia tak pakai tirai, dia pakai besi yang berlipat-lipat tu. Ya? Screen. Dia istilah dia panggil apa? Partition. Jenis partition tapi berlubang lah, nampak hadapan tapi jenis berlipat-lipat macam tu. Jaga kalau kita buat partition walaupun ada lubang, tapi kalau nak cross, ulama kata begini dalam kitab fiqh, sekalipun cross begini boleh, kita tegak nak cross begini, lepas ke hadapan, bermakna sah. Kalau begini pun tak boleh cross, bermakna perlu dibuka jalan. Jadi setengah surau kalau buh partition, dia wajib buka. Sekurang-kurangnya lepas seorang tak apa dah, yang lain akan ikut yang tengah. Jelas? Yang ini maklum dah. Tutup habis pun cross begitu boleh tak? Kalau boleh cross, sah tutup habis. Jelas? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.